kita kena cari persamaan kita. Sekurang-kurangnya kita ni adalah manusia walaupun dia bukan agama yang sama. Okay? Dan raikan perbezaan, walaupun agama dia berbeza, kita raikan itu pendapat dia, itu cara dia membesar. Kita pun tak nak kalau orang datang Malaysia dan judge kita dan kata kau sesat. Kita pun tak nak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Isa. Saya adalah pengembara berbasikal bersama dengan isteri daripada Malaysia sampai ke Mekah dan penulis buku Ustazah Basikal. Dan sekarang ni saya membina satu syarikat yang bernama Jiwa Kembara. Saya background adalah seni bina, belajar architecture. And then waktu saya bekerja tu, dia tak jadi saya punya minat lah. Dia macam, it's not my passion lah untuk kerja sebagai arkitek ni. And then nak jadikan cerita pada waktu tu, saya ingat lagi waktu rehat. Masa tu saya berjumpa dengan seorang Mak Saleh ni. Dan Mak Saleh ni di tengah kayuh basikal dengan beg yang penuh dekat atas basikal dia tu. Dan saya cakap masa tu, dia ni gila ke apa kan. Tengah-tengah panas ni, bawa beg nak pergi mana, saya tanya dia. Dan dia kata dia daripada England, dia dah kayuh sampai ke Malaysia, dah makan masa 2 tahun. So saya cakap, ni rare ni. Saya tanya dia tentang macam mana dia makan, macam mana dia tidur. Sebab kalau tak kerja, macam mana nak ada duit. So dia kata, waktu dia nak makan, waktu dia nak tidur, seolah-olah macam ada satu kuasa yang bantu dia. Masa saya duk fikir, dia ni saya tak tahu dia ni agama apa. Okay? Dan masa tu saya cakap, aku ni yang Islam ni pun, aku pun tak tawakal setinggi Mak Saleh ni. Dan masa itulah saya terinspirasi dengan Mak Saleh, aku nak cuba apa yang Mak Saleh ni buat. Sebab dia kata, dia travel lebih happy hidup dia daripada dia bekerja. So, dan pada waktu tu lah saya mula cakap dengan mak saya, Umi, Angah nak kayuh basikal pergi ke London. Okay? Dan masa tu, sebagai ibu dan ayah yang normal, ada tak mak ayah yang nak bagi? Mesti tak bagi je. Mesti tak bagi. Sama jugalah macam saya. Saya pujuk selama setahun. Mak ayah saya ni saya pujuk setahun. Sampailah hari mak ayah saya ajak pergi, Umi ajak pergi buat umrah, tunai umrah masa tu. Dan masa tu Umi balik, Umi cakap, okey Angah boleh pergi kayuh basikal ke London, tapi dengan syarat kahwin dulu. Dan masa tu lah saya cakap, tak kisah Umi, as long as Angah boleh travel, Umi carikan calon untuk Angah. Sebab Angah tak ada calon. So masa tu Umi pun carilah calon. Okay, dipendekkan cerita, dapatlah seorang ustazah ni. Dan masa tu saya cakap dengan bakal isteri saya ni, selepas berkahwin, saya nak pergi travel macam ni, sampai ke London. Nak ikut ke tak? Tapi apa yang ustaz jawab tu, dia kata, nak ikut. Dia kata nak ikut. Itu yang rasa macam, rare ustazah ni. Saya cakap dengan Umi, proceed. Dan masa tu lah, kami pun dipendekkan cerita, kami pun berkahwin, bernikah. Masa tu dia kata dengan saya, bang, sebelum kita sampai ke London, why not kita singgah kat Mekah dulu? Sebab dia tak pernah jejakkan kaki dekat Mekah dan Madinah. So dia bagi idea lah. Dan saya pun kata, why not? Sebab saya bukan tak nak pergi Mekah dan Madinah, tapi saya dah pernah membesar dekat sana. Saya dah dulu ikut ayah saya membesar dekat Arab Saudi. Ayah saya kerja kat sana dan pergi haji sebanyak 2 kali lah. So dia bukanlah destinasi utama yang saya nak pergi. So saya meraihkan lah, okey lah, daripada Malaysia sampai ke London, Mekah tu tengah-tengah. So saya cakap, boleh lah, terus pergi ke Mekah, kita shoot terus pergi ke London. Dan masa itulah tercetusnya macam mana. First adalah basikal, it's my passion. Yang kedua adalah kenapa Mekah, daripada isteri saya lah. Dia berbeza dengan daripada negara minoriti Islam dengan yang majoriti Islam. Untuk puasa yang pertama, majoriti negara yang saya pergi adalah non-Muslim, which is dekat Myanmar dengan India, dia adalah minoriti. So dekat India dengan Myanmar ni dia berbeza. Dia hidup pagi siang tu macam biasalah, sebab majoriti adalah bukan Islam pun. Tapi dia punya meriah dia dekat masjid, waktu berbuka. Tapi dekat Myanmar dengan India ni yang tak best ni adalah perempuan tak boleh masuk masjid. Mungkin budaya, mungkin dari segi mazhab, wallahualam. Tapi perempuan tak boleh masuk ke dalam masjid lah. Ada seorang pakcik ni, dia jemput saya datang ke rumah dia tau. Waktu tu tengah hari. Waktu tu saya puasa juga. Saya kayuh basikal dengan isteri masa tu puasa. Dia ajak datang ke rumah dia. Dan waktu tu kami pun pergilah kat rumah dia. Dia suruh rehat. Kami ni ada barrier bahasa tau. Dia cakap bahasa dia, saya cakap bahasa
kita lah bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, tapi cakap macam ayang dengan itik. Okay. So waktu tu dia kata okey lah rehat dekat rumah dia. Rumah dia kecil dia, tak besar. Rumah dia tak ada kipas, rumah dia tak ada elektrik. Okay. Rumah dia hanya ada bilik yang ada katil. Itu je rumah dia. Dia kata okey tak apa rehat. Dan saya dengan isteri ni pun rehat lah. Rehat, masuk tidur dekat dalam tu. Waktu asal saya pergi ke surau, ada masjid kecil kat sebelah tu. So saya pergilah ke masjid tu. Bila saya balik ke rumah tu, ada satu kekecohan yang berlaku lah. Rupa-rupanya pada waktu tu isteri kepada pakcik tu balik. Isteri pakcik tu balik dan dia marah kenapa ada perempuan lain kat dalam rumah dia. Kenapa ada perempuan lain kat rumah dia? Dia dah bising lah. Orang kampung tenang-tenang dia. Sabar. Ini ada suami dia pergi ke masjid. Kan? So itu pengalaman yang saya tak boleh lupa lah waktu bulan Ramadan. Bila kita bermusafir ni kita ada ruksah. Maksudnya kita boleh pilih untuk nak berpuasa ataupun tidak. So maksudnya kita boleh buka dan selepas Ramadan kita boleh ganti balik lah. Itu yang pertama. And then yang kedua adalah kita tahu kita boleh salat jamak untuk Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak. So itu adalah kelebihan sebenarnya yang ada pada pengembara tapi tak ada pada orang-orang biasa. Betul? Kalau siapa yang nak mulakan dekat dalam Malaysia dulu. Jangan terus tiba-tiba pergi kat India, terus pergi dekat negara luar. Start kat dalam Malaysia dulu. Habiskan pusing KL dulu ke, pergi ke Melaka dulu ke, pergi ke Seremban, PD dulu ke. So cari pengalaman dekat Malaysia dulu. Sekurang-kurangnya 3 hari, 4 hari. Try camping, macam mana rasa dia. Try masak sendiri, macam mana cara dia. Dan bila dekat luar nanti insyaAllah kita boleh survive. Kalau tak ada restoran halal ataupun tak ada hotel yang boleh kita masuk. Maksudnya tak ada hotel yang kita mampu. So sekurang-kurangnya kita ada kemah, sekurang-kurangnya kita boleh masak sendiri. Okey, kalau bergaduh ni selalunya saya akan diam lah. Sebab saya ni seorang introvert. So saya diam ni tak ada masalah. Tapi isteri saya ni dia extrovert. Dia kena bercakap. So ada masalah lah dekat situ. So what we do is kita bincang balik lah. Selalunya tajuk perbincangan dia adalah cuba fikir balik apa niat kita asal. Kenapa kita start kayu? Kenapa kita buat benda ni? Okay? So saya kembali kepada saya punya big why. Saya punya niat saya adalah untuk travel, untuk see the world, untuk belajar dan cari hikmah di sepanjang perjalanan. Dan my wife pula, big why dia, niat dia adalah nak jejakkan kaki ke Mekah. So if dia patah balik, dia tak boleh sampai lah. If kalau saya pun patah balik, saya tak banyak yang saya boleh belajar dekat luar sana. Sebab waktu tu saya tengah mencari identiti diri juga. Masa tu saya duk fikir, apa purpose ataupun tujuan aku dihidupkan atas muka bumi ni? That's why I go travel. So kita patah balik kepada kita punya big why. Saya tak risau pasal fizikal. Fizikal semua orang boleh buat. In fact semua orang boleh buat. Okay? Kecuali mental. Mental benda paling penting lah. Dia ibarat sebuah kenderaan, sebuah kereta. Contoh Ferrari. Kita ambil satu contoh kereta. Kalau dia punya enjin dia rosak, boleh bergerak tak kereta tu? Tak boleh kan? Tak boleh gerak. Tapi kalau kereta tu tercabut satu tayar, dia boleh bergerak lagi tak? Masih boleh bergerak. So sama juga macam diri kita. Diri kita ni sadar macam mana pun, kalau otak kita, mental kita ni rosak, tak boleh gerak. Memang kita nak patah balik je, memang nak balik rumah je. Tapi kalau kita punya mental kita kuat, tangan patah ke, kaki patah ke, tetap gangsut. Tetap nak pergi juga. So benda paling penting adalah mental lah. Okay. Dan apa yang saya belajar di sepanjang perjalanan dan you all boleh ambil sebagai contoh adalah cari persamaan dan raikan perbezaan. Okay. Sebab setiap negara bangsa berbeza. Setiap negara mungkin agama dia berbeza. Pendapat lagilah banyak yang berbeza. So kita kena cari persamaan kita. Sekurang-kurangnya kita ni adalah manusia walaupun dia bukan agama yang sama. Okay. Dan raikan perbezaan walaupun agama dia berbeza, kita raikan. Itu pendapat dia. Itu cara dia membesar. Kita pun tak nak kalau orang datang Malaysia dan judge kita dan kata kau sesat. Kita pun tak nak. So, kita pergi tempat orang sama juga. Kita just raikan dia. Walaupun kita berbeza pendapat dengan dia, kita raikan dan kita bersetuju. Tapi dalam hati kita, akidah kita tetap pegang pada agama kita. InsyaAllah.